Hari Rabu depan insya-Allah kita akan menyambut hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan negara ke-65 dan kami akan bawakan secara langsung sambutan itu sejak awal pagi lagi. Tapi saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan ahli tim pemikir negara Kementerian Perpaduan Negara. Soalan ini klise tapi akan ditanyakan dan juga dibincangkan setiap tahun. Bagaimana kita mengisi dan juga menyambut hari kemerdekaan yang ke-65 dan juga pada pandangan Prof, adakah kita perlu ada naratif baharu dalam pengisian kemerdekaan? Kita seringkali bercerita tentang sejarah, kita bercerita tentang perjuangan. Itu satu perkara yang perlu kita ungkapkan. Namun dengan cabaran pada hari ini, bagaimana anak muda juga memerlukan suatu idea dan juga ungkapan yang segar apabila kita menyebut hari kemerdekaan, perjuangan dan sebagainya. Pada pandangan Prof, bagaimana? Ya, setiap sekitaran ada waktunya, setiap momen ada pengalamannya, setiap sejarah ada ilmunya. Bagi saya, zaman berubah, pesaka bergilir, sudah pasti kita harus cuba menyesuaikan penjenamaan dan juga adaptasi dengan naratif yang bersesuaian dengan generasi. Kita melihat bahawa kemerdekaan bagi generasi merdeka barangkali disesuaikan dengan persekitaran ketika berhadapan dengan kelompok penjajahan, kolonialisme yang dilalui, dan generasi pasca merdeka sudah pasti memerlukan pengisian dan penghayatan yang bersesuaian dengan persekitaran yang sudah berubah dengan masyarakat mula menjadi individualistik, materialistik. Dan saya percaya setiap tahun kita menyambutnya supaya kita tahu inilah ruang yang telah disediakan, inilah juga tempat di mana kita menjadi pembina negara ini. Kita adalah Malaysia, Malaysia adalah kita. Jadi perubahan yang perlu disesuaikan dengan generasi hari ini, saya rasakan bahawa kemerdekaan juga harus dilihat daripada soal bagaimana kita mempertahankan institusi-institusi yang ada, baik keluarga, pendidikan, kesihatan, ekonomi dan yang lain, dan bagaimana kita juga mencari akses yang bersesuaian dari sudut maklumat, percambahan, perubahan fikiran dan juga kemudahan dan perkhidmatan serta ruang yang disediakan. Malahan kita juga harus melihat kepada sifat kemajmukan yang ada dalam konteks negara kita, kerana itu adalah keistimewaan, keunikan di negara kita. Demografi, geografinya seperti itu. Sudah pastilah kita juga harus melihat kepada sejauh mana adanya inklusiviti, yang mana kita melihat wujudnya pilihan, wujudnya usaha untuk berinteraksi, perubahan sikap, dan juga bagaimana kita menjadikan ini satu pilihan yang besar sewaktu penghayatan dan pengisian ke atas kemerdekaan dilakukan. Kesemua ini sebenarnya merupakan keterangkuman ke atas soal perpaduan untuk terus pertahankan amalan pendemokrasian, untuk memastikan kesaksamaan wujud, untuk juga melihat nilai-nilai tradisi itu dipertahankan dan akhirnya kita mampu bersaing dengan masyarakat global yang lain dalam ruang kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dr. Siva Murugan, bagaimana kita melihat juga apabila kita bercerita mengenai generasi baru dan juga generasi rakyat Malaysia secara keseluruhannya yang akses kepada media sosial begitu luas dan juga kita pengguna tegar di media sosial, ini menyuntik dan juga menyuburkan semangat dan juga sikap individualistik. Masing-masing ada pandangan dan juga cara mereka memberikan interpretasi mereka sendiri terhadap kemerdekaan. Dan ada juga dahulu kita mengatakan bahawa bila hari merdeka, dahulu pemimpin negara boleh memberitahu bahawa inilah yang terbaik untuk negara. Zaman itu sudah berlalu. Ramai yang melihat kepada, kalau kita nak cerita pasal sejarah, sejarah itu juga perlu dilihat daripada lapisan-lapisan yang berbeza dan perlu ada kejujuran dalam aspek itu. Naratif-naratif begini muncul. Dan adakah semuanya perlu ditolak dan juga bagaimana kita menguruskan perkara ini? Dan itu satu perkara. Dan perkara keduanya, ada nilai-nilai dan juga kisah sejarah yang dahulu yang mungkin perlu diangkat. Tidak hanya kepada laungan hari kemerdekaan sahaja, tetapi asas seperti konsensus di antara pelbagai kaum dan juga bagaimana Tunku mendapatkan kemerdekaan itu juga suatu perkara yang perlu dikongsikan. Pada pandangan Prof, bagaimanakah kalau perkara ini diangkat dan juga diadu dengan cara yang terbaik dapat memberikan satu semangat dan juga cara naratif yang lebih baik dalam pengisian kemerdekaan, Prof? Ya, kita harus mengurus kemerdekaan dalam soal persekitaran yang sudah berubah. Sebab itu saya katakan bahawa kita melihat persejarahan tidak boleh kita ubah, tetapi itu adalah ilmu yang telah kita perolehi. Dan bagaimana persejarahan itu juga memberikan kekuatan untuk melahirkan kematangan dan juga perubahan-perubahan yang sedang berlaku. Bagi saya, kita melihat berada dalam persekitaran baru dengan media sosial menjadi platform ataupun landasan serta telapak perhubungan, komunikasi dan juga alat
untuk berinteraksi, sudah pasti itu juga memakmurkan percambahan idea dan juga bagaimana kita menghadam serta mencerna perubahan yang berlaku termasuk dalam penghayatan ke atas kemerdekaan. Bermakna kita perlu ada satu agenda setting yang memberikan kekuatan kepada nilai persejarahan, tetapi waktu yang sama kita juga menguasai bersesuaian dengan persekitaran yang sedang kita lalui. Generasi baru tidak boleh dianggap tidak ada sifat patriotisme ataupun nasionalisme sebagaimana generasi merdeka dulu. Generasi merdeka barangkali melalui zaman mereka yang berbeza, tetapi momen yang sedang dilalui oleh generasi pasca merdeka barangkali mau melihat kemerdekaan itu adalah sesuatu yang disesuaikan dengan keselesaan mereka, kesejahteraan mereka, bagaimana mereka mampu untuk perkukuhkan kerukunan, mereka mampu perkuatkan kesejahteraan, mereka mampu untuk terus memperkasakan apa saja perubahan yang berlaku berdasarkan kepada nilai keselamatan yang diperolehi oleh mereka di dalam komuniti yang mereka huni. Bagi saya, yang penting di sini adalah sejauh manakah pihak berwajib tidak terikat secara rigid dengan persejarahan lama. Itu tidak boleh kita abaikan, kerana itulah memberikan ilmu kepada kita, itu memberikan satu pengajaran, pengalaman. Tapi waktu yang sama, generasi baru harus diberikan paparan bagaimana itu sebenarnya adalah asas yang telah membina negara ini dan bagaimana nilai perkongsian, nilai kepunyaan, nilai kesederhanaan itu sebenarnya adalah juga soal kompromi dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak berdasarkan kepada kerencaman, kepelbagaian dan juga keanekaragaman yang sedang kita huni merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ini bukan saja soal kemerdekaan, tapi juga bagaimana itu juga telah membentuk soal pembentukan negara yang namakan sebagai Malaysia. Sebab itu bagi saya yang membina negara ini adalah kita. Kita juga harus pertahankannya. Malaysia tidak sempurna, tetapi yang menyempurnakannya adalah generasi pasca merdeka yang telah meninggalkan satu pasak kepada pembinaan negara ini, dan generasi hari ini harus melihat bagaimana sebagai satu pewaris kesinambungan dalam kedewasaan ini mereka boleh melakukan, mereka boleh meraihkan kemerdekaan dengan cara sendiri tanpa meminggirkan apa-apa saja yang sudah dipersetujui. Ini bermakna kita tidak bolehlah mempunyai sikap yang bersongsangan dengan apa yang telah dipersetujui, termasuk sampai menghina Raja-Raja Melayu, mengaitkan kedudukan bahasa Melayu ataupun memperketawakan negaraku serta memperlekehkan kedudukan bendera ataupun jawatan negara. Itu adalah sikap-sikap yang tidak dipersetujui. Bermakna kita perlu ada suasana bersetuju dalam tidak bersetuju untuk menampakkan inilah kesinambungan warisan yang sedang kita lalui hari ini. Prof, bagaimana kita melihat? Dahulu mungkin kita boleh kata bahawa perjuangan kita untuk menentang komunis itu mungkin dalam 30 tahun ataupun 25 tahun awal kemerdekaan negara kita. Dan kita bercerita mengenai sasaran untuk mencapai negara maju. Tetapi hari ini, untuk semangat patriotisme dan juga semangat sepunya yang perlu dimiliki oleh rakyat Malaysia, mempertahankan institusi-institusi negara, contohnya seperti institusi kehakiman, sehinggalah ke institusi yang menunjangi kedaulatan negara, itu yang perlu dipertahankan dan juga itu cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana itu perlu menjadikan naratif baru kalau seorang itu perlu patriotik dan juga cintakan negara, dan itu perlu diadunkan juga dengan tindakan? Ya, saya rasakan bahawa mereka harus melihat diri mereka juga sebenarnya bertanggungjawab dalam proses pembinaan negara ini dalam soal struktur dan juga sistem yang sedia ada. Bermakna institusi yang ada memerlukan mereka untuk pertahankannya. Kita tidak boleh berada dalam kedudukan di mana sentiasa mahu melihat ketidaklangsungan kepada perubahan yang berlaku. Perubahan pembaruan yang sedang berlaku harus diraihkan, dan bagaimana kita harus melihat kedudukan generasi hari ini sebagai satu aset bukan liability, dan bagaimana kekuatan itu dibina daripada perbezaan. Bermakna dalam konteks hari ini, institusi-institusi yang ada termasuk kehakiman, perundangan, eksekutif, itu adalah institusi yang telah melihat kelahiran ketua kerajaan dan payungnya adalah ketua negara. Kesemua ini adalah sesuatu yang mendasari pembentukan negara ini, dan pasti ada perubahan-perubahan yang wajar dilakukan, diberikan pertimbangan yang rasional, praktikal, bukan emosional, dan saya percaya inilah juga tanggungjawab yang harus dimainkan oleh setiap individu yang menamakan diri mereka sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab, dan akhirnya
kitalah mempunyai tanggungjawab ke atas pembentukan negara ini, masa depan dengan negara ini, dan dalam mendepani cabaran yang bakal berlaku. Sudah pasti kita mahu membentuk masyarakat yang berdaya saing, yang tidak akan berkompromi dalam soal kerukunan dan juga kesejahteraan dan mengekalkan nilai muhibah yang telah kita bina. Kesemua ini juga sebenarnya memerlukan 3 nilai besar. Faham, hormat, terima. Kalau kita boleh faham di antara satu sama lain, menghormati apa yang ada dan terima seadanya perubahan-perubahan yang berlaku dalam kedudukan penginstitusian yang sedia ada, maka kita dapat perkukuhkan penghayatan pengisian ke atas kemerdekaan tanah air ini. Okey, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, ahli tim pemikir negara Kementerian Perpaduan Negara. Dr. Siva Murugan akan berada di Dataran Merdeka nanti hari Rabu. Ya, begitulah. Oh, begitulah. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini adalah Fokus minggu depan. Teruskan bersama kami di astroawani.com untuk perkembangan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.